Assalamualaikum kepada Puan Asma binti Muhammad Subari. Hari ini kami akan memberi respon tentang video penanaman rambut. Saya Nur Aina binti Mahazin, 16 DTP 21F1003. Assalamualaikum, nama saya Rabiatul Zulaika binti Zaidi, 16 DTP 21F1012. Assalamualaikum, saya Nurul Farahiza binti Muhammad Rosli, 16 DTP 21F1005. Kita akan pergi tentang pengenalan. Sebelum masuk pengenalan, mari kita tengok video ini dulu. Dekat sini ramai yang alami masalah rambut gugur, rambut nipis. Terutamanya kaum lelaki macam aku dulu lah kan. Umur tak sampai 40-an, rambut dah mula macam halu-halu sebentar kan. Lepas tu kau alami masalah male pattern baldness. Okey, sebenarnya banyak punca kenapa berlakunya benda-benda macam ni. Antaranya disebabkan genetik hormon, stres, pemakanan dan macam-macam lagi. So, hari ni aku nak share dekat korang macam mana korang nak atasi masalah yang aku cakap tadi tu. Jadi salah satu caranya adalah proses tanam rambut. Okey, aku tahu tak ramai yang familiar dengan proses tanam rambut ni. Sebenarnya prosedur tanam rambut ni adalah satu prosedur pemudahan. Kau keluarkan folikel rambut daripada mana-mana bahagian badan dan kau tanam rambut dekat kawasan kepala yang kurang ataupun yang tak ada rambut. Aku ada tanya juga orang-orang yang pernah buat proses tanam rambut ni, aku tanya sakit ke kan? Dia kata waktu pemudahan tak sakit. Tapi selepas kau alami pemudahan ni, kau akan rasa macam kepala kau ni bengkak. Lepas tu kau akan ada pendarahan, jangkitan gatal-gatal dan macam-macam lagi lah. Kalau kau nak tahu kos untuk nak buat proses tanam rambut ni mahal. Dia mencecah kos lebih kurang RM8,000 ke RM60,000. Saya akan berikan kepada Aina. Jadi kita akan memulakan dengan pengenalan penanaman rambut. Rambut adalah ciptaan Allah untuk manusia supaya kelihatan cantik dan bergaya. Namun tidak dinafikan terdapat segelintir yang mempunyai masalah keguguran rambut sehingga menyebabkan kepalanya botak. Antara punca berlaku sedemikian ialah faktor genetik keluarga yang diwarisi dan kaedah penjagaan rambut yang tidak betul sehingga mengakibatkan rambut gugur. Walau apapun punca keguguran rambut, semua itu termasuk dalam kategori penyakit yang perlu mendapatkan rawatan seperti penanaman rambut. Tanam rambut ni ada pelbagai cara, antaranya menanam rambut sendiri yang diambil pada bahagian lain. Contohnya seseorang itu botak tengah, jadi nak bagi tengah-tengah tu berambut, harus diambil daripada bahagian tepi-tepi lalu ditampal di tengah-tengah yang botak tu. Ini adalah sejenis penanaman rambut daripada rambut sendiri. Selain itu juga ada yang diambil daripada bahan-bahan lain seperti rambut sintetik, rambut artifisial dan lain-lain. Ada juga yang tidak tanam tetapi disambung dengan rambut yang sedia ada. Ini dipanggil sebagai hair extension. So, dalam satu hadis diceritakan ada seorang wanita datang kepada Rasulullah untuk tanya tentang hair extension ini. Anak perempuan dia nak kahwin tapi rambut tak cukup panjang. Jadi untuk nak nampak cantik, dia nak melakukan penyambungan rambut itulah bagi panjang. Semata-mata untuk cantik dia untuk berkahwin. Wanita tu pun tanya Rasulullah berkenaan dengan hal demikian. Rasulullah menjawab, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta untuk disambungkan. Jadi dari sini untuk mereka yang nak sambung rambut untuk tujuan melawar, jelaslah haram menurut hadis di atas. Cuma perihal menanam rambut ada sedikit kekeliruan kerana keadaan yang berbeza. Ada yang keadaan boleh, ada yang keadaan tidak boleh. Sekarang ni kita akan masuk bahagian hukum. Kita dapat melihat bahawa hukum adalah dua. Yang pertama harus disebabkan kalau kita tanam rambut dengan menggunakan rambut sendiri atau bahan-bahan yang suci lagi bersih. Haram jika ia dilakukan untuk tujuan kecantikan tanpa ada kekurangan pada wajah yang menimbulkan aib. Ini bermaksud apabila kita ingin menanam rambut, kita haruslah mempunyai satu alasan yang kukuh untuk menanam rambut lah, seperti contohnya rambut kita keguguran atau mempunyai keturunan, kita boleh
menanam rambut lah, tapi tidak menyambungkan rambut tu. Kalau menyambung itu bermakna dia jatuh kepada haram. Bukan saja purist yang melakukan proses menanam rambut, tapi ramai lagi artis-artis selebriti yang menanamkan rambut. Okey, prinsip syariah. Prinsip ketuhanan. Prinsip ini menjelaskan syariah Islam adalah dicipta dan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh ciptaan alam adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai khilafah tertakluk kepada peraturan alam miliknya. Setiap kajian dan ciptaan hendaklah menyusul kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengisaf keagungannya. Bagi para saintis, menanam rambut adalah diharuskan jikalau memudaratkan kesihatan seseorang selagi tidak mengubah ciptaan Allah. Seperti kita tidak melakukan pembedahan plastik untuk kelihatan cantik lah. Allah mengharapkan penanam rambut bagi seseorang yang ingin kelihatan cantik di masyarakat dan tidak dibenarkan mengambil rambut orang lain untuk dibuat penyambungan kepada rambut kita. Maksudnya kalau kita nak buat menanam rambut, kita harus mengambil rambut sendiri, tidak boleh ambil rambut orang lain. Okey. Seterusnya, Peranan syariah Islamnya, iaitu memelihara maruah. Syariah Islam menetapkan pemeliharaan maruah atau harga diri merupakan perkara paling penting dalam kehidupan manusia. Penanaman rambut diharuskan kepada seseorang yang mengalami masalah rambut seperti keguguran atau botak disebabkan masalah stres ataupun keturunan. Keturunan ni macam mana? Maksudnya mak ayah dia mungkinlah salah seorang ke ataupun dua-dua ada masalah rambut nipis ke, atau mungkin ada masalah memang rambut botak ke. So kaedah ini dapat menutuplah aib seseorang itu. Dengan kaedah ini, ia dapat memberikan seseorang tu keyakinan untuk berhadapan dengan orang umum. Kaedah fiqh. Kita boleh kaitkan dengan kaedah ketiga lah. Al-mashqatul tajlibu tastaisir. Iaitu kita gunakan konsep rukhsah, iaitu kelonggaran dari segi pengguguran. Kita boleh gugurkan sesuatu hukum atas sebab tertentu yang boleh dianggapkan kesukaran. Contohnya, jika rambut itu mendatangkan aib atau kemudaratan, maka harus, iaitu dibenarkan untuk menanam rambut. Tapi kalau untuk suka-suka, untuk cantik, tak bolehlah. Kira hukum dia jatuh haram lah. Keutamaan pemakaian kaedah diberikan kepada kes-kes yang boleh memudaratkan agama, nyawa, akal, maruah, keturunan dan harta manusia. Ini juga boleh dikaitkan dengan kaedah 4, iaitu ad-dororu nazal, iaitu membenarkan sesuatu yang asalnya terlarang atau haram untuk dilaksanakan atau digunakan. okey, sekarang kita akan melihat bagaimana rawatan tanam rambut dilakukan. Jadi yang pertama ialah konsultasi. Jadi jika disahkan sihat dan sesuai untuk proses tanam rambut, anda akan diminta untuk mengosongkan jadual kerana proses mengambil masa sehingga 6 jam. Jadi proses kita nak tanam rambut ni paling kurang dia ambil masa 6 jam. Seterusnya reka bentuk. Doktor akan membuat bentuk yang diinginkan pada kepala kita. Seterusnya, persiapan kawasan penderma, iaitu belakang kepala. Kawasan penderma adalah daripada kawasan yang mempunyai banyak rambut yang sihat. Selalunya, calon akan memilih kawasan di belakang kepala kerana jumlah rambut lebih banyak. Jadi, kita ambil rambut yang sihat macam contoh kat belakang kepala untuk kita guna dekat kawasan yang botak tu. Dan seterusnya ialah pengeluaran akar rambut. Jadi sebuah alat istimewa akan digunakan untuk mengekstrak keluar akar rambut satu demi satu. Seterusnya persiapan kawasan penerima. Kawasan penerima akan disuntik dengan ubat bius untuk mengurangkan rasa tidak selesa. Doktor akan mencucuk kawasan ini untuk membuat lubang yang akan diletakkan akar rambut. Jadi untuk tanaman rambut ni kita perlu bius untuk mengurangkan rasa sakit. Seterusnya baru boleh kita buat penanaman rambut. Jadi akar rambut yang dikeluarkan tadi akan ditanam satu persatu ke dalam lubang yang telah disediakan.
Proses ini akan mengambil masa 3 hingga 4 jam bergantung kepada jumlah rambut yang ingin kita tanam. Siapakah yang harus lakukan operasi tersebut? Rawatan tanam rambut boleh dilakukan untuk mereka yang tidak mempunyai masalah kesihatan yang berisiko tinggi seperti diabetes, HIV dan masalah jantung. Biasanya orang yang inginkan rawatan tanam rambut menghadapi masalah keguguran rambut yang teruk seperti kebotakan corak lelaki yang bercorak M, U atau O, kebotakan corak perempuan, garisan rambut atau garisan perbahagi, rambut nipis secara semula jadi, garis rambut yang tinggi iaitu dahi luas atau sebagainya. Bagi untuk menyelesaikan masalah rambut, untuk hilangkan kos supaya tidak perlu menanam rambut, kita boleh menggunakan cara tradisional iaitu menggunakan santan yang lama, masak di atas api sehingga keluar minyak. Minyak itu kita tapis dahulu dan minyak tu kita ambil letak dekat kepala sambil urut-urut kepala supaya akar rambut subur. Tapi kena tahan bau sikit. Minyak santan dia macam berbau busuk sikit lah. Seterusnya, jika kita tak mau guna cara tradisional tu, kita boleh gunakan dengan moden je, iaitu kita beli siram rambut. Sebab siram rambut tu banyak bahan organik yang semula jadi. Siram rambut tu adalah produk kosmetik yang terbaik untuk memberikan rambut anda kemasan yang luar biasa, menjadikannya lembut dan sihat. Jadi bila kita aplikasikan siram rambut dekat kulit kepala kita tu, ia akan menyihatkan kulit kepala kita dan melebatkan rambut kita. Dia merangsang pertumbuhan akar rambut. Jadi siram rambut tu kita boleh juga buat sendiri dengan menggunakan seperti minyak kelapa, minyak argan. Jika seseorang itu mungkin dia tak mau menggunakan cara tradisional ataupun cara moden, dia sepatutnya dia kena tengok daripada aspek lain lah yang boleh menyebabkan keguguran rambut. Antaranya stres lah. So macam mana cara penyelesaian stres ni? Kita untuk perempuan bolehlah pergi shopping, pergi jalan-jalan, ambil angin, keluar dengan kawan-kawan ke. Untuk lelaki bolehlah pergi naik motor ke, ride ke, tak pun buat motor, buat kereta. Itu adalah salah satu cara untuk diorang hilangkan stres. Kurang-kurangnya diorang tak terlampau fokus pada kerja. Jadi ini adalah 3 idea daripada kami. Terdapat banyak lagi idea yang boleh kita guna untuk mengatasi masalah rambut ni, untuk elakkan kita daripada melakukan penanaman rambut. Sebagai contoh, kita boleh membeli produk lembatkan rambut, di Herb. Dia bagi lembatkan rambut, dia bagi hitamkan rambut, dia mengurangkan lagi rambut kita gugur. Kesimpulan dia, banyak lagi cara lain yang kita boleh ikhtiar untuk selain daripada penanaman rambut. Bagi keseluruhan pembentangan ni, Islam tidak menghalang umat dia untuk melakukan sesuatu rawatan seperti menanam rambut di kepala untuk tujuan memperelokkan diri daripada keaiban, selagi mana tak bertentang atau melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Sehubungan itu, menanam rambut di kepala adalah harus, dengan syarat penanaman rambut adalah dengan menggunakan rambut sendiri, bukan guna rambut orang lah. Menggunakan bahan-bahan yang suci dan tiada unsur najis serta tidak mendatangkan sebarang kesan mudarat. Sampai sini saja dari kumpulan kami untuk respon video menanam rambut. Ini adalah rujukan yang kami ambil. Terima kasih dari kumpulan kami. Kita orang dapat mentahu bahawa menanam rambut adalah harus jikalau memudaratkan seseorang, tetapi haram jikalau seseorang itu ingin kelihatan cantik di depan masyarakat. Sekian, terima kasih.